Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan rahmatnya juga kita semua masih lagi diberikan kesihatan yang baik, sihat fizikal, sihat mental, sehingga memampukan kita untuk terus berada dalam program ini, program Generasi Al-Quran Surau Taman Jaya, di mana pada malam ni kita dah berada di siri yang ke-116. Bermakna sejak 13 Ogos yang lepas, setiap malam kita bersiaran sehingga ke malam ni adalah malam yang ke-116, insya-Allah. Seperti mana yang tuan-tuan semua sepakat, iaitu kita akan cuba sedaya upaya berusaha untuk kita teruskan program ni sehingga khatam Al-Quran. Untuk khatam Al-Quran kita memerlukan 302 hari. Itu 302 hari, sebab setiap malam kita baca 2 muka surat. Jadi kalau 302 hari kita dapat 604 muka surat. Jadi Al-Quran lebih 604 ayat muka surat. Jadi kita memerlukan 302 hari untuk kita khatam Al-Quran. Jadi pada malam ni baru 116. Jadi maksudnya kita dah lebih daripada 1/3. InsyaAllah dengan doa dan juga kesabaran tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah ianya mungkin akan terjadi di mana kita akan dapat khatam Al-Quran nanti. Iaitu memerlukan masa lebih kurang 10 bulan untuk kita khatam Al-Quran bersama-sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kemarin, tetamu kita pada malam ni sudah pun berada, iaitu Al-Fadil Tuan Muhammad Ghazali bin Abu Bakar, iaitu bekas mantan bos kami, bos saya dan pos warga pendidikan khususnya di daerah Seberang Selatan, kerana merupakan bekas bawah pendidikan daerah Seberang Selatan dan juga merupakan ketua, kemudian bertugas di Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang sebagai ketua sektor pendidikan Islam dan moral. Jadi insya-Allah Tuan Muhammad Ghazali Abu Bakar sudah ada bersama kita dan menyertai join Google Meet kita ni sejak daripada pukul 9.25. Sebelum 9.25 lagi dia dah join. Alhamdulillah. Saya sangat-sangat rasa bersyukur kerana tetamu kita dah join awal. Sebagai pengacara, saya rasa insya-Allah bila tetamu kita dah hadir, insya-Allah kita boleh mulakan program kita. Kita doakan semoga program kita pada malam ni seperti macam yang selalu akan berlangsung dengan baik dari awal hingga akhir, insya-Allah.
Walaupun pada malam ni kita tengok masih lagi kawan-kawan kita ada yang selalu lambat masuk sikit, mungkin ada urusan lain. Jadi kita sementara oleh kerana masa dah 9.35 seperti yang kita janjikan, jadi kita kena mulakan juga sambil kita add kawan-kawan kita untuk masuk, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi memulakan program kita seperti biasa, marilah sama-sama kita buka dengan sama-sama membaca umul kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk siri ke-116 ini pada 6 hari bulan Disember ni, kita masih lagi insya-Allah akan kekal seperti biasa program ni, di mana program ni untuk pengetahuan Tuan Muhammad Ghazali, Ustaz Muhammad Ghazali, memang program ni kita ada tujuan dia, ada 3 tujuan yang utama dia. Yang pertama adalah untuk kita melazimkan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari. Di mana kita memang percaya semua ahli jemaah ada baca Al-Quran setiap hari di rumah masing-masing. Ada yang baca 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk dan sebagainya, insya-Allah. Tetapi apa yang kita cuba buat setiap malam, iaitu kita bersama membaca 2 muka surat saja Al-Quran setiap malam, tetapi bersama-sama dengan guru atau khalifah atau ustaz. Ya, itu yang kita buat setiap malam. Jadi insya-Allah kita akan dapat baca Al-Quran secara tartil, mengikut yang kita dengar daripada bacaan guru kita, insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah Ustaz Muhammad Ghazali bin Abu Bakar lah akan menjadi khalifah kita dalam bacaan Quran malam ini. Jadi itu tujuan pertama kita. Jadi sebelum kita tidur, kita dapat baca Al-Quran. Kerana program ni kita laksanakan iaitu selepas sejam daripada solat Isya berjemaah di surau dan masjid. Di mana program kita pukul 9.35 baru mula. 10 minit yang pertama adalah untuk penyertaan rakan-rakan masuk join dalam Google Meet, dan kita akan mulakan program pada pukul 9.35. Jadi pukul 9.35 tu maksud dia sejam selepas selesai solat berjemaah di surau dan masjid. Jadi insya-Allah kita dah selesai semua urusan di masjid. Siapa-siapa yang pergi ke Ekonsir, ke Pasar Raya pun semua dah balik dah rehat. Jadi barulah kita adakan program ni. Jadi kita adakan program ni sejak PKP iaitu 13 bulan 8. Jadi oleh kerana program kita tak ganggu waktu program di masjid, kita teruskan walaupun dah boleh buat kuliah di masjid. Jadi kuliah maghrib di masjid, di surau, kami teruskan dan kami sambung lagi dengan program ni selepas solat Isya, insya-Allah. Jadi selesai membaca Al-Quran 2 muka surat nanti, kita akan masuk ke slot yang kedua, itu tujuan kita yang kedua, supaya setiap malam kita dapat ilmu, dapat sedikit pengajaran daripada guru-guru kita melalui tazkirah yang kita namakan sebagai slot Kulten. Kulten tu ada kuliah 10 minit ataupun kuliah 10, kuliah jam 10. Kulten. Dulu asal ada kami namakan Kulten tu adalah kuliah 10 minit. Kemudian ada tetamu kita yang datang, dia kata, yang ini rasanya elok kita namakan dia sebagai kuliah jam 10. Kuliah jam 10. Sebab memanglah kami saja namakan Kulten tu supaya kita nak panjang sikit. Sebab kita tahu sektor pendidikan Islam dan juga PPD Selatan ada buat selalu bila ada perjumpaan, ada program, ada buat kultik, kuliah 3 minit, kulim, kuliah 5 minit. Jadi kami nak panjang sikit, kami namakan dia Kulten. Jadi bila kita buat macam tu, memang pentazkirah yang bagi kebanyakan panjang, lebih hebat. Bukan dekat 10 minit, panjang setengah jam, ada yang sampai dekat sejam. Jadi sebab itulah ada kita punya tetamu kita pada hari itu, iaitu pembantu kepada Timbalan Ketua Menteri kita. Dia namakan sendiri, dia kata elok kita namakan dia
kuliah jam 10. Jadi weekend tu adalah kuliah jam 10. Sekarang ni kami panggil kuliah jam 10 lah. Memang kuliah tu nanti akan berjalan lebih kurang pada jam 10 malam. Okey. Jadi insyaAllah sebelum kita tidur kita akan dapat sajian dan mendengar apa daripada ilmu daripada tetamu-tetamu yang kita jemput. Di mana pada setiap malam kita jemput tetamu-tetamu yang berbeza. Ni program ni berbeza daripada program yang lain kerana setiap malam setiap malam kita jemput tetamu yang berbeza, ustaz-ustaz ataupun ahli profesional, pensyarah universiti, pensyarah IPD, ustaz-ustaz, lawyer, doktor yang kita jemput bersama-sama yang sudi untuk menyumbangkan suara dan ilmu. Jadi insya-Allah secara tak langsung kita dapat berkenalan dengan ramai ustaz atau guru kita yang akan jadi khalifah bersama dalam program yang kita buat. Program kita setiap malam ni. Jadi ahli jemaah dapat berkenalan. Itu adalah tujuan kita yang kedua untuk mendapat ilmu. Yang ketiga, kita buat program ni adalah supaya kita dapat berinteraksi di kalangan ahli jemaah. Di mana pada ketika PKP dulu kita tahu kita tak dapat berkumpul, tak dapat buat program, tak dapat ikut kuliah dan masjid surau. Jadi melalui medium Google Meet ni kita dapat bersuara muka, dapat bersembang dalam Google Meet secara maya. Jadi itulah tiga program utama, tujuan utama program ni. Jadi selesai kuliah nanti saya akan buka majlis kepada sembang-sembang santai, interaksi di mana ahli jemaah boleh bertanya soalan, ahli jemaah boleh bertanya khabar, berkenalan, berkongsi idea dan juga boleh membuat pengumuman dan sebagainya insya-Allah. Tetapi terhad kepada beberapa orang saja mengikut kesesuaian masa yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita rasa bertuah pada malam ni tetamu kita Ustaz Muhammad Ghazali Abu Bakar telah ada bersama kita. Jadi insya-Allah kita akan boleh memulakan program kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk malam ni kita akan sambung lagi bacaan Al-Quran kita iaitu pada muka surat 233 dan 234. Muka surat 233 dan juga 234. Tuan-tuan yang ada mushaf Al-Quran boleh buka muka surat yang berkenaan. Kita akan baca lagi, sambung baca surah Hud ayat 98 sampai 117. Ayat 98 sampai 117. Manakala bagi tuan-tuan yang bukan berada di rumah, tak memegang masa Al-Quran, boleh tengok paparan di skrin tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah saya akan tayangkan surah yang berkenaan, ayat yang berkenaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi memastikan program kita dapat berjalan dengan baik, kita dapat fokus dan dapat dengar apa yang disampaikan nanti dengan jelas, saya mohon kepada tuan-tuan dua perkara. Yang pertama, kalau boleh sangat-sangat saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, seperti kawan-kawan kita yang ada, sebahagian kawan ada sini, pasang kamera video tu. Jadi tuan-tuan onkan kamera video supaya kita dapat ikut sunnah menuntut ilmu. Sunnah menuntut ilmu ni kalau di masjid ke, di surau ke, di dewan kuliah ke, kita menghadap guru menghadap kita. Jadi dalam Google Meet ni pun boleh dilakukan dengan cara tuan-tuan on tuan-tuan punya kamera video. Jadi ustaz dapat lihat kita dapat lihat ustaz. Dengan itu insya-Allah kita akan lebih bersemangat. Kita rasa bersama, ustaz pun rasa anak murid dia semua fokus terhadap apa yang disampaikan, jadi semuanya akan menjadi lebih baik insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk offkan atau mutekan tuan-tuan punya mikrofon, senyapkan dia. Kerana kalau tuan-tuan dan puan-puan tak mutekan dia, nanti 2-3 mikrofon terpasang, akan berlaku gangguan bising, kita tak dapat dengar penyampaian guru kita dengan jelas. So guru kita akan tenggelam kerana banyak mikrofon dipasang. Jadi hanya mikrofon ceramah kita saja yang akan terpasang, jadi tengah itu kita akan dapat dengan jelas, dapat dengar dengan jelas. Jadi untuk kita mulakan program ini, suka saya maklumkan kepada ustaz kita bahawa kaedah yang kita gunakan untuk baca Al-Quran, dua muka surat itu adalah kita gunakan kaedah seperti mana bacaan Yasin, majlis bacaan Yasin, di mana khalifah akan membaca ayat-ayat berkenaan, kami akan mendengar dan kami akan ikut baca di rumah masing-masing. Jadi
kita akan gunakan kaedah baca Yasin, kerana kalau kita bukan kita gunakan kaedah membaca, belajar Al-Quran, belajar tajwid Al-Quran dengan guru, seorang-seorang kena baca, untuk guru dengar seorang-seorang baca. Kalau macam tu masa yang ada tak cukup, insya-Allah. Jadi sebab kita ada tazkirah lagi, jadi kita gunakan kaedah baca Yasin. Jadi sama-sama kita baca, kami akan baca mengikut apa yang guru baca di dalam medium ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, rasanya taklimat saya dah mencukupi. Jadi saya dengan ni menyerahkan majlis ni kepada guru kita atau khalifah kita pada malam ini, iaitu Ustaz Muhammad Ghazali bin Abu Bakar, untuk meneruskan program. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum tu saya nak pastikan suara saya dengar ke? Alhamdulillah, sangat jelas. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sani yafqahu qawli amma ba'd. Sebelum kita baca ni, kita baca Fatihah sekali lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min hazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah wa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Wa udbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah bi'sal wirdul mawrud. Zalika min anba'il qura naqussu 'alaik minha qa'imun wa hasid. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز.
فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وهو بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل حسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, saya sambung ya, Tuan Haji Rahim. Ya, silakan. Okay. Alhamdulillah, mohon maaf ada sasul, maklumlah. Kita baca seorang, kita baca depan anak murid kita ni. Jadi mohon maaf kalau ada kesilapan. Okay. Minta maaf bunyi ni. Bunyi timing, suruh makan ubat. Okey. Baiklah. Sekarang ni pukul 9.57, ada lagi 3 minit. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih, alhamdulillah, syukur pada Tuan Haji Rahim yang menginspirasikan program seperti ini, yang bagi saya orang-orang yang hadir ni lebih kurang 36 sekarang ni orang-orang yang istiqamah. Saya tak perlu ulaskan lagi lah pasal bila saya tanya Tuan Haji Rahim tengok program ni, masya-Allah. Jadi sahabat-sahabat kita yang di sana tu yang saya rasa istiqamah sajalah yang berkaitan Al-Quran ni. Bila saya dengar 2-3 ceramah sebelum ni ada yang berkaitan dengan kebaikan fadilat Al-Quran, jadi ada lah situ. Tapi izinkan saya bila Tuan Haji kontak saya nak tanya pasal surah Hud ni, adakah saya kena tafsir surah Hud? Jadi izinkan saya, pasal dalam surah Hud ni, dalam 2 muka surat ni bercerita tentang kisah Nabi-Nabi. Jadi saya akan rangkumkanlah cerita tentang bagaimana perjuangan Nabi-Nabi sebelum ni, termasuk Nabi Hud ni, untuk kita lihat bagaimana dengan umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang berlaku pada umat dahulu dan bagaimana tindakan kita sekarang dengan apa yang berlaku suasana sekarang.
Jadi saya nak share sikit skrin tu Haji. Okey, boleh? Boleh nampak ah? Belum nampak lagi, belum. Tak nampak lagi. Nampak? Ni ada masalah kalau macam ni. Okey, sedang proses. Nampak? Okey, nampak dah. Nampak Yes. Okey. Okey, saya nak cerita ni, muka saya tak nampak kan? Muka saya nampak? Dengar tu Haji. Nampak. Buka pun nampak, presentation pun nampak. Dua-dua nampak. Okey. Saya buat cerita ni dulu pasal zaman Nabi Muhammad SAW ni kan, Allah cenderung menahan azabnya yang luar biasa. Semua ni tidak lepas dari doa Rasulullah SAW kerana sayang beliau kepada umatnya. Jadi syahada Rasulullah SAW merenung ketika menimba surat Al-An'am, ayat lain kan, saya nak rujuk kepada kisah Nabi ni. Beliau menimbang 4 bentuk azab dari segi kedahsyatannya. Lalu kemudian berdoa agar Allah menahan 4 jenis azab tersebut untuk umatnya. Jadi cerita yang tadi dalam Al-Quran tu kisah Nabi Hud. Kita akan tengok apakah jenis-jenis azab. Jadi dalam surah Al-An'am tu yang bermaksud qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum azaban. Jadi contohkan maknanya, dia berkuasa untuk mengirimkan kepadamu azab dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau untuk mencampur adukkan kamu dalam firqah-firqah yang saling berseteru dan menimpakan kekerasan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Perhatikan bagaimana kami menunjukkan sila berganti tanda kebesaran kami agar mereka memahami. Jadi Allah Ta'ala bagi turunkan segala jenis bentuk azab ke bala tu sebenarnya untuk kita memerhatikan. Okay? Jadi bila pertimbangan Rasulullah ni, memang Allah kata aku akan turunkan azab. Tapi Rasulullah bila turun tengok ayat ni dia kata, jadi dia bermaksud ni dari Jabir bin Abdullah, ia bercerita ketika surah Al-An'am ni turun, yang mengatakan Allah Ta'ala berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kamu. Atas ni lah kilat petir, hujan, banjir dan sebagainya. Di bawah ni lah gempa buminya dengan gunung berapi dan sebagainya. Rasulullah SAW berdoa, aku berlindung dengan zatmu ketika atau dia berkuasa untuk mencampurkan kamu dalam firqah-firqah yang saling berseteru dan menimpakan kekerasan sebahagian kamu kepada sebahagian lain. Rasulullah SAW menanggapi kedua ini lebih ringan atau lebih mudah. Jadi Rasulullah telah berdoa pada Allah semoga kalau boleh janganlah turunkan azab. Tapi adapun berikutlah pun Rasulullah, tetapi Allah hanya mengabulkan setengahnya. Apa yang Rasulullah minta? Aku berdoa, Rasulullah dalam hadis ni kan, saya bacakan maknanya. Dan dikutip oleh Al-Asqalani dalam Bazul Ma'un dan Fathul Bari. Hadis ni mengatakan bahawa aku berdoa agar menghilangkan 4 jenis azab. Lalu Allah mengabulkan 2 je. Dan enggan menghilangkan lagi 2 jenis lainnya. Aku berdoa kepada Allah untuk menghilangkan lemparan batu dari langit. Memang setakat ni tak ada kecuali salji-salji kan. Penelanan, perbenaman seperti Qarun atau penenggelaman di zaman Nabi Nuh oleh bumi. Percampuran dengan keragaman kelompok sosial yang bertentangan dan penderitaan akibat kekerasan dari sebahagian kelompok muslim. Allah menghilangkan lemparan batu dari langit dan penelanan bumi. Tetapi dia enggan menghilangkan 2 lagi permintaan. Apakah permintaan itu? Iaitu percampuran dengan keragaman kelompok sosial yang bertentangan. 1. Sekarang kita tengok kan, macam mana ada kelompok ni, ada kelompok mazhab tu, anti ni, agama ni, sosial tu, bertentangan. Komunis, demokrasi, macam-macam. Dan penderitaan kekerasan dari sebahagian kelompok lain Muslim. Akibat kekerasan dari sebahagian kelompok Muslim lain. Orang Islam, orang Islam, orang Yahudi, kelompok lainnya dengan terorisnya. Orang yang Islam, sama Islam, tapi bunuh orang Islam. Pasal tak sama dia punya pandangan. Ini yang berlaku dalam sekarang ni. Allah Ta'ala azab ni dibiarkan berlaku berlarutan. Tak dimakbulkan doa oleh Rasulullah SAW. Sehinggalah oleh kerana berlakunya
yang saya ambil tajuk ni adalah berlakunya pertentangan. Kenapa jadinya kebinasaan atau Allah Ta'ala bagi azab ni pasal apa? Bagaimana Allah Ta'ala turunkan azab ni? Kerana selepas didakwah, kerana Rasul adalah Al-Quran bersebut, tidaklah aku akan musnahkan sesuatu kaum itu sehingga aku datangkan seorang Rasul untuk beri peringatan. Tetapi, ini ayat ni turun ni surah Yusuf. Sehingga apabila para Rasul tidak punya harapan lagi tentang keimanan mereka, dan telah meyakini bahawa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Macam mana pertolongan? Lalu diselamatkan orang yang kami berkenaki dan tidak dapat ditolak siksa kami daripada orang yang berdosa ini. Jadi saya akan bawa kisah-kisah Nabi zaman dia, bagaimana dia berlakunya azab sebelum Rasulullah dan azab selepas umat untuk Nabi Muhammad SAW. Sebab tu contoh, dia ada kaitan dengan tamadun juga dalam Al-Quran. Macam tamadun jatuh. Yang ni bagaimana satu kaum itu, kalau Nabi-Nabi dulu bagi kaum, macam tamadun yang jatuh ni pasal apa? Macam Nabi alaihissalam ni Nabi Nuh. Untuk kaum Nabi Nuh saja. Bagaimana Allah Ta'ala jatuhkan hukuman ataupun kerana apa? Banjir. Kalau kita tengok pada Nabi Nuh tu, dia kata Nabi Nuh adalah satu antara Nabi yang masuk golongan ulul azmi. Semasa dakwahnya, Nabi Nuh menerima banyak tentangan dan penolakan, termasuk dari anak isterinya. Ketika kaumnya tetap bertindak zalim, Allah pun membinasakan mereka dalam banjir besar. Jadi mujizat Nabi Nuh ialah mampu membuat perahu dengan ukuran panjang 300 hasta dan 50 hasta. Setiap makhluk, baik manusia maupun binatang yang ada di perahu, selamat dalam banjir. Ini mujizat ada Nabi Nuh. Kerana dia dah pesan, ya Allah turunkanlah bala kepada umat kerana mereka tidak mau mendengar. Kesannya Allah Ta'ala jadikan sekelip mata Allah Ta'ala banjir kan, habis kau tu. Bila Nabi berdoa pada dia, Nabi Nuh. Lepas tu kaum Hud. Hud ni yang kita baca sekarang ni. Yang surah Hud. Itu saya nak buat kaitan sikit. Jadi banyak bila kita baca tu, ini yang kata tadabbur ni. Kalau baca faham maknanya, pernah kita ulaskan balik tentang Nabi Hud. Kaum ni untuk kaum Ad. Kesannya ialah di jalan-jalan kita akan dapati bagaimana mereka membuat kalau kita tengok Nabi Ad di sini. Ceritakan di sini. Kaum Ad, Nabi Hud bukan untuk Nabi Hud kaum Ad. Nabi Hud di atas bagi kaum Ad ni kaum yang ahli membuat menara namun senang melakukan kemaksiatan dan menghamburkan harta. Kaum Ad terus mengingkari dakwahnya hingga akhirnya Nabi Hud berdoa pada Allah. Jadi Allah turunkan badai dengan awan yang penuh petir yang membinasakan kaum Ad. Itu dia punya doa untuk Nabi Hud, untuk kaum Ad dia, habis. Allah Ta'ala turunkan badai. Nabi Soleh pula dengan kaum Samud. Cerita ni pasal unta. Sekitar tahun 2000 tahun, Allah mengutus Nabi Soleh untuk kaum Samud yang masih merupakan keturunan dari kaum Ad. Allah pun binasakan mereka dengan hantaman petir di malam hari. Antara mujizat Nabi Soleh ni kepada kaum Samud ni adalah memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. Kejadian itu membuatkan sebahagian kaum Samud menerima dakwah Nabi Soleh dan menjadi pengikut. Namun, sebahagian lagi masih ingkar, bahkan membunuh pula unta yang menjadi mujizat tersebut. Setelah berhasil membunuh unta tu, maka Allah Ta'ala turunkan bala habis. Lut sedih maklumlah umat Nabi Lut. Bagaimana untuk kaum Sodom dan Gomorrah, yakni homosexuality, Allah Ta'ala terbalikkan dia punya hukuman dia tu, bala jangan beritahu. Iaitu Nabi Lut adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Dia diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom, kaum yang rosak dan terkenal dengan pelaku-pelaku seks sesama jenis. Dakwah Nabi Lut ditentang mereka. Setelah mereka mengusir Nabi Lut, Allah membinasakan mereka dengan bencana gempa bumi dan angin kencang. Kemudian Shu'aib dengan kaum Madian, iaitu diutus pada kaum Madian, kaum yang suka menipu dan membangkang lantaran tetap ingkar dan tidak mengikut sunnah Nabi Ayub. Jadi akhirnya dia menipu dan timbang, akhirnya habis. Allah Ta'ala bagi dia. Tetapi umat Muhammad, kaumnya seluruh rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Jadi kalau tuan-tuan tengok, bolehlah ambil macam kita tengok dia punya daripada mula
Nabi Adam atas ni. Saya punya kesel saya nampak tak ni? Pusing. Haji Rahim. Nak kan? Nampak. Dengar. Nampak. Kesel dah nampak. Nampak kesel saya pusing-pusing? Nampak. Okey, Ali Adam. Dia tengok tahun after ada Anno Domini ni, before century, sebelum Masihi, selepas Masihi. Sebab tu Rasulullah tu sekali 57163 ni jadi terbalik pula. Yang ni sebelum Masihi. Adam. 3993 304. Lepas tu 304 dia angka dia tu makin turun. 13 AD. Selepas Masihi. Ni Nabi Isa 24 ni. 25 Nabi Muhammad. Jadi ini sekadar untuk melihatkan tarikh-tarikh lah. Ismail, Yaakob, turun 13, Ayub, sampai kepada Sulaiman, Al-Hasaq dan sebagainya. Ini nak tengok Nabi-Nabi yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi, saya nak rujuk sebelum sampai kepada kesimpulan ni. Faktor yang menyebabkan kehancuran kaum ni pada masa lepas, kerana kita simpulkan daripada Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala turun, umatnya begini, inilah Allah Ta'ala bagi dia. Apa sebab? Rohani mereka rosak, kemudian mereka melantik orang zalim macam Fir'aun, pemusnahan masyarakat, tidak bersyukur, menolak hukum Allah, mempelekehkan hukum Allah. Mereka mempelekehkan hukum Allah, memainkan, mengejek-ejek. Allah Ta'ala bagi terus hukuman dia. Kezaliman bermerajalela. Contohnya, saya bagi contoh Fir'aun lah, dengan Haman dan sebagainya. Tidak bersyukur nikmat Allah. Dia kata dengan si Qarun, aku dapat ilmu ni, aku dapat harta ni dengan kepandaianku, bukan siapa-siapa bagi. Padahal Allah yang bagi. Kemudian kemewahan yang melalaikan. Kemudian menolak sunnah Rasulullah, menolak sunnah-sunnah Nabi. Tidak ikut. Malah mereka membunuh pula ada setengah tu. Dan ini penyakit masyarakat. Illness, penyakit masyarakat. Tetapi, pada zaman Rasulullah, kita tengok pula, benda ni ada juga pada zaman Rasulullah. Tetapi, Allah Ta'ala tangguhkan tu. Ditangguhkan. Kezaliman bermerajalela. Menolak hukum Allah. Menolak sunnah. Kita boleh tengok sangkan. Rohani rosak. Ada yang akidah tak betul. Akidah tak betul ada sekarang. Rohani rosak. Saya nak share dengan tuan sikit lah. Saya tengok ni. Tuan nampak tak ni? Terbaru saya dapat Ada. Saya dapat maklumat ni. Kuwait Royal Prince Abdullah As-Sabah declare his faith in Jesus Christ. Lepas tu dengan putera Salman tu pula kata dia tak mau, dia tolak pula sunnah Rasulullah. Jadi orang Islam sendiri yang menolak Islam lepas tu yang lain-lain biasalah dengan yang sajad dan sebagainya. Jadi kita nampak kan rohani tu dah bercampur aduk. Kita tak tahu apa jadi anak-anak kita akan datang dengan keadaan ni. Ini macam berita ni, Kuwait Royal Prince converted to Christianity from Islam. He said, if they kill me because of it, then I will appear before Jesus and I will be with Jesus Christ forever. Accept whatever they do to me because the truth in Bible and his guide between. Jadi pelik semua tuan-tuan dan puan tengok. Dia berlaku macam ni, perkara macam tu. Okay. Jadi kalau kita tengok balik ni, zaman saya ni kan, kalau ni rosak, dan kita lantik orang zalim pun tak kisah kan. Apa faham dia dengan keadaan sekarang ni? Kita panjang pula kan. Tentu faham lah. Bila melantik orang yang bukan pada tempatnya, tunggulah kehancurannya. Betul kemusnahan masyarakat. Ada satu artikel tu katakan kalau macam di Amerika, dia kata dalam 1 jam berapa ratus orang yang mati. Berapa orang yang mati kena minum alkohol, berapa orang mati peladah, berapa orang tu yang mati aksiden, berapa orang yang mati anak luar nikah, kahwin yang tak tahu bapa. Dia kata macam mana negara orang yang rosak dalam tu nak membantu orang lain, memberi keamanan pada orang lain. Pasal dia sendiri negara yang bermasalah. Musnah masyarakat merata. Sebab itu sekarang orang boleh mencari-cari
di mana mendapat ketenangan. Akhirnya di Eropah dan di Amerika Islam berkembang pasal orang nak carikan ketenangan. Tidak bersyukur nikmat Allah. Ada juga yang tak bersyukur nikmat Allah tapi Allah Ta'ala tak bagi turun bala ni. Lepas tu kemewahannya melalaikan, macam-macam dapat. Duit banyak. Sampai lewah, sampai lalai. Lupa. Macam tuan-tuan sekarang ni. Patutnya kalau dah pukul 9-10 ni bolehlah tengok cerita Korea kan. Tapi kita dah umur macam ni buat apa kan. Baik kita beramal ibadat ni. Pasal kawan-kawan kita dalam grup WhatsApp, berjaga-jagalah bila umur sampai 55, 60, 65. Dia dah saling mengingatkan. Menolak sunnah Rasulullah ni, mungkin ni ditangguhkan. Yang saya kata ni ditangguhkan. Menolak hukum Allah walaupun ada orang siang-siang tu yang ni mungkin yang bukan ditangguhkan, maknanya Allah Taala bagi bentuk yang kita tak nampak hukumannya tu kan. Selalunya kalau orang yang zalim, selalunya doa orang yang zalim jadi makbul. Tapi janganlah sampai sekarang ni bila terang-terang nyata menolak sunnah dan sebagainya, Allah Taala tak bagi on the dot ni. Tunggulah. Dan penyakit masyarakat. Pasal apa? Dalam etika yang saya baca ni, Allah Ta'ala nak bagi pahala sebenarnya orang yang sabar. Bila orang yang sabar menghadapi segala ini, bagaimana mereka menghadapinya, iman mereka kental, di sinilah yang pulang pahala yang Allah Ta'ala akan bagi pada mereka. Jadi kepada yang ditangguhkan ni memang sebab tu di waktu-waktu akhir ni kan, bila cukup 100 tahun. Kita 100 tahun depan 2024. Kejatuhan kerajaan Osmaniyah Khalifah Islam tu 1924. 2024 dah cukup 100 tahun. Jadi ada setengah ustaz-ustaz ceramah dia kata standby lah 20, 23, 24 ni siapa yang akan menjadi yang baru ni. Dengan keadaan Raja Salman tu yang dah berumur tu, bila 3 orang puteranya berebut, ada 1 orang pun yang naik. Yang naik masa itulah Imam Mahdi. Tuan-tuan, dia jadi macam, kalau orang yang baca Quran, yang tiap malam baca Quran, macam tuan-tuan perempuan kan, ada tadabbur kan, kita yakin dan percaya benda ni. Tapi bagi orang yang imannya lemah, kalau dia macam, aku tak percaya, dia dah jatuh dah dia punya akidah tu. Jadi sebab tu dia kata kita kena mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jadi usaha yang Cikgu Tuan Haji Rahim buat, mudah rakan-rakan yang 3 peluang, saya tengok 30 peluang ni begitu osyok dan tawaduk, setia, datang, berapa Masya Allah. Saya kalau boleh nak ikut juga, tapi pasal malam esok dosa pun saya pun ada webinar juga. Program-program macam ni. Pasal, jadi kita balik pada kita. Jadi benteng kita apa? Kita menyebarkan dakwah kita. Tuan-tuan yang ada ni mungkin ada grup WhatsApp kan. Jadi tak nak langsung kadang kalau sekiranya tuan faham dan insaf, sila sebarkan maklumat ini. Tetapi surah Al-Hujurat pun ada juga cara-cara Allah Ta'ala dah sebut tentang kaedah kita nak WhatsApp. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Itu dalam Al-Quran dah sebut dalam surah Al-Hujurat. Bagaimana etika kita berwasap. Wahai orang yang beriman, sekiranya sampai pada kamu berita daripada orang fasik, tabayun, binaba'in, cek balik. Sebab tu kadang-kadang rakan-rakan kita ni tahu lah tu kan. Dia dapat berita-berita sensasi lagi luar biasa. Tangan dia seronok nak pas. Tengok minta maaf dia. Berita tu berita palsu. Sudah. Kita dah terlepas dah benda tu, kita bagi kat orang. Satu. Jadi sekarang ni dalam peringkat multimedia yang hebat ni, bagaimana kita gunakan dakwah itu untuk keluarga kita, untuk adik-beradik kita, ingatkan saling-saling ingat. Kadang-kadang bagus juga pentingnya adik-beradik, ingatkan lepas tu ada gambar kubur, ingatkan mati. Lepas tu kawan-kawan je dah pencin semua tu, ada ingatkan, ni kita punya persiapan. Bukan setakat rumah atas tanah kita nak cari rumah kedua pula, rumah yang 7 kaki dalam, 3 kaki lebar. Sila ingatkan. Jadi program yang dibuat ni sebenarnya membantu kita mengingati, mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sendiri bukan setakat kita saja untuk sembahyang, puasa, zakat, tapi tuan-tuan pun terlibat dengan sedekah, dengan infak,
dengan majlis ilmu seperti ini dan hebahkan pada orang lain supaya masa sama-sama mendapat dan saling ingat mengingati bahawa kita ni hidup pun tak lama lagi. Itulah saya punya pengisian malam ni berdasarkan pada ayat Quran yang terdapat dalam surah Hud ini. Dan sebagai kesimpulannya dari ayat ni, saya nak tengok kesimpulan dia. Kesimpulan dari ayat 98-17 yang kita baca tadi, ada 5. Jangan ragu, tetap pendirian. Jadi saya akan keluarkan balik apa ni, dia punya yang kelima tu. Yang keempat, apakah intipati pengajaran kita pada malam ini? Kesimpulan dari ayat 98-17 tadi. Dalam ayat 109, saya ambilkan ringkas je, yang ada yang jangan ragu, yang mana sekolah jangan ragu. Jadi fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula, sampai ayat yang bermaksud janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Jangan ragu-ragu. Ini untuk jadi surah Hud ni dalam sejarah mengatakan dia betul-betul surah Yunus pasal masa ini ialah nak menyedakkan Rasulullah kerana Rasulullah pada itu tahun kedua kecitaan bila isterinya meninggal, pakciknya meninggal. Jadi masa itulah turunnya surah Hud ini sebagai ayat untuk menenangkan Rasulullah SAW. Yang kedua, kesimpulannya tetap pendirian ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la qata'u innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi dia sebagai untuk menenangkan Rasulullah. Tetaplah istaqim. Fastaqim. Ya muqallibal qulub sabbi qalbi ala dinika. Kemudian kesimpulan daripada yang ketiga, sesekali jangan cenderung kepada orang yang zalim. Tadi disebut zalim kan. Dan wala tarkanu ilal ladzi nazalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Sekali jangan cenderung. Pasal apa? Di akhirat besok biasa kita dengar tuan-tuan perempuan biasa kalau waktu Jumaat kan. Pada Jumaat kan imam baca surah Sajadah. Ayat yang selalu kita baca tu sebelum nak sujud kan. Walau tara izil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kamu akan lihat di akhirat besok orang-orang yang mujrimun, orang yang melakukan dosa ni tunduk malu depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Masa itulah dia kata apa? Rabbana absarna, ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana absarna, kami dah nampak ya Allah. Wasami'na, bukan nampak, kami dengar dah. Lepas tu dia kata, kami nampak dan dengar apa yang berlaku di akhirat tentang siksaan orang yang telah jahat, yang berdosa, yang mengingkari nikmat. Jadi dia kata apa? Farji'na. Ya Allah, antarkanlah kami balik ke dunia. Farji'na na'mal solihah. Kami nak buat baik sungguh ya Allah. Innamal farji'na na'mal solihin. Sungguh kami ni orang yang soleh. Itu cerita bab lain. Bab lain syarah lain ni. Pasal bagaimana orang-orang yang dah di akhirat Allah Ta'ala dah bagi tahu. Ini keadaannya orang-orang yang kalau boleh jangan cenderung kepada orang yang zalim kerana di akhirat besok kamu akan mendapat balasannya. Kemudian dirikan solat pada waktunya. Ayat 114. Wa aqimis solah tarafil nahar wa zulfan minal lail innal hasanatin yuzhibna as-sayyi'at zalika zikra lizakirin. Dan laksanakanlah solat pada kedua ujung siang, ini pagi dan petang, iaitu subuh dan asar, dan pada bahagian bulan malam, iaitu waktu maghrib dan juga isyak. Perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingati Allah. Dalam surah Al-Mu'minun tersebut, qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un. Berkaitan dengan dirikan solat pada waktunya. Maknanya Allah Ta'ala kata laksanakan solat. Laksanakan solat. Tapi dikatakan orang yang solat ni dipanggil
Bagaimana nak berjaya? Ada 7 sifat nak berjaya dalam surah Al-Mu'minun yang dikatakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Yang macam mana? Allazina hum fi solatihim khashi'un. Orang yang solat dalam keadaan khusyuk. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Wallazina hum lizakati fa'ilin. Orang yang menunaikan zakat. Lepas tu wallazina hum li furujihim. Orang yang menjaga kemaluan. Orang yang menjaga kemaluan. Jadi illa ala azwajihim, kecuali kepada isteri mereka. Faman ibtagha ala wa ulaika humul adun. Kalau mereka lain daripada itu satu kesalahan. Lepas tu dia kata wallazina hum li amanatihim. Ini untuk orang yang qad aflahal mu'minun. Orang mukmin yang berjaya itu salah yang kelima itu ialah wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu orang yang melaksanakan amanah dan memegang janji. Siapa dia? Yang pegang amanah janji ni orang berjaya. Dan akhir sekali saya nak ulas mukmin pasal apa? Dalam ayat ni yang pertama tu qad aflahal mu'min, yang pertama tu allazina hum fi solatihim khashi'un. Solat kamu itu mestilah khusyuk. Tapi yang 7 tu apa dia kata? Wallazina hum ala solawatihim yuhafizun. Hendaklah kamu menjaga solat. Hafiz tu memelihara solat. Yang atas tu sembahyang kena khusyuk. Dalam ayat qad aflahal mu'minun menggambarkan bahawa orang yang solat ini baik berjaya. Jadi dirikanlah solat pada waktunya dalam ayat ni. Dan untuk melihatkan mereka ni berjaya, kena khusyuk. Satu lagi kena jaga. Macam tuan-tuan lah kalau pergi kat RNA berjalan kan, dah masuk waktu, jom kita sembahyang. Kita nak jamak. Jadi jaga lah. Tak payahlah. Penat lah. Jadi macam malas. Akhir sekali, jadikan solat. Yang akhir sekali, sabar dan tabah. Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah kerana sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Bersabarlah. Inna Allaha ma'as sabirin. Macam tuan-tuan dan puan lah. Sabar tiap malam yang buat program ni. Haji Rahim pun kata sabar juga, dia sanggup juga buat program ni. Tiap malam pula tu. Dan orang-orang yang sabar inilah Allah tak bersama-sama mereka. Allah bersama orang yang sabar. Jadi kalau malam ni saya rasa bukan sabar. Jadi sabar sekejap untuk masa tu. Jadi dah sampai masanya. Di akhirnya kesimpulannya itulah kesimpulan-kesimpulan yang kita dapat daripada ayat yang kita baca tu. Jadi ayat tu pertama, jangan ragu, tetap pendirian, jangan cenderung pada orang yang zalim, dirikan solat waktunya, sabar dan tabah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bersama kita sebagaimana yang ditunjukkan kesabaran oleh tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Semoga Allah Ta'ala akan beri taufik hidayah, memberikan kita kekuatan untuk terus dalam majlis ilmu ini, kerana dalam majlis ilmu secara maya norma baru, malaikat akan bersama-sama dengan kita. Yang saya mohon maaf kalau ada salah silap. Terima kasih. Yang baik daripada Allah, lemah saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Ghazali bin Abu Bakar, yang pertamanya yang kerana sudi untuk menjadi khalifah atau guru kami pada malam ni, dapat menyertai program ni bukan senang, dengan kesibukan dan sebagainya. Jadi tuan dapat bersama kita, kami sangat bersyukur. Dan seterusnya sudi menjadi khalifah dan memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada kami untuk kami ikut bersama dalam bacaan 2 muka surat kami setiap malam. Dan seterusnya kita tadi dapat mendengar tazkirah, iaitu dalam surat Al-Quran tadi, yang kita dengar tazkirah yang disampaikan dengan bantuan presentation PowerPoint dan sebagainya, yang kita rasa mempunyai banyak ilmu yang disampaikan di situ. Biasanya kalau kita pakai presentation itu, kita ada banyak poin-poin yang kita dapat, dan insyaAllah dapat tertera yang kita boleh baca bersama, dan kita dapat penerangan daripada Ustaz. Dan insyaAllah kalau kita tak sempat pun tak ada masalah, kerana setiap program kita rakamkan. Jadi tuan-tuan boleh ulang dengar nanti bila insyaAllah besok selesai program ni. Biasanya besok kita akan upload video ni ke YouTube.
Jadi tuan-tuan hanya search apa program jenasi Al-Quran, jadi tuan-tuan pilihlah siri yang keberapa yang tuan-tuan nak tengok, jadi tuan-tuan boleh tengok. Jadi tujuan dia adalah kerana memang ada di kalangan ahli jemaah kita yang kadang ada hari yang dia tak boleh turut serta kerana ada macam-macam urusan, berbagai urusan sendiri. Jadi dia boleh tengok balik. Ada hari orang ni, ada hari orang lain pula tak ada. Jadi kita insya-Allah, jadi tujuan kita rakamkan tu pada sahabat-sahabat kita yang tak dapat sertai bersama, dia boleh tengok. Ada juga kawan-kawan kita yang tak boleh tengok program ni daripada awal kerana memang dia tak tahan lah. Dia lalu lepas Isya saja dia memang nak kena tidur. Jadi dia tidur. Jadi besok dia boleh tengok insya-Allah dalam rakaman. Jadi insya-Allah kita ucapkan terima kasih kepada semua. Jadi banyak yang kita dengar daripada Ustaz kita tadi, itu bos kami ni, insya-Allah tuan-tuan perempuan, jadi mungkin tuan-tuan dan perempuan teringin nak apa berkenalan dan juga berinteraksi dengan Ustaz Muhammad Ghazali kita. Jadi untuk tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah saya akan menangkan kepada tuan-tuan dan perempuan untuk berinteraksi nanti. Sebelum tu sukarlah saya memperkenalkan sedikit setakat yang saya tahu mengenai guru kita pada malam ni. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ghazali Abu Bakar kita ni asalnya adalah orang Muar. Sekolah pun dulu di Muar lah. Sekolah Datuk Seri Ahmad Diraja Muar tahun 1975. Kemudian sambung sebelum tu SMK Tengku Mahmud Iskandar 1971. Kemudian sambung belajar di Universiti Melaya, Study Islamic and Malay Studies. Maksud dia belajar apa Islami dan juga pengajian Melayu, pengajian Islam dan juga pengajian Melayu di Universiti Melaya. Jadi itulah menyebabkan tuan kita daripada dulu sampai ke sini dipanggil sebagai ustaz kerana belajar pendidikan pengajian Islam. Kemudian bila bertugas sebagai guru, saya tak pasti di mana mula-mula bertugas sebagai guru. Kemudian habis dari sekolah mula masuk ke naik pangkat jadi PK, PKM semua dan sebagainya, PK pengetua dan akhirnya jadi pengetua di beberapa sekolah di Pulau Pinang ni. Yang terakhir dia di sekolah tinggi Bukit Tajam, High School PM Bukit Tajam. Kemudian baru dapat ditarik ke menjadi ketua PPD, ketua pegawai pendidikan daerah di daerah Seberang Selatan, di daerah kami ni, di Jawi ni. Jadi ketua kami di sini, kami semua cikgu-cikgu, pengetua, guru besar semua pun adalah di bawah Tuan Muhammad Ghazali kita semasa di PPD Selatan. Kemudian naik lagi pangkat sebenarnya pergi ke Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang menjadi ketua sektor pendidikan Islam di Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang sebelum akhirnya bersara. Sekarang ni bersara alih kerana rumah ada, walaupun semasa di sini tu dia duduk ustaz kita duduk di Taman Cendrawasih di Buntut Tebal dan juga di saya rasa Taman Jawi Permai kot dulu. Jadi akhirnya bila dah bersara balik ke rumah sendiri, duduk di Sungai Petani. Sekarang ni menetap di Sungai Petani. Dan walaupun dah selesai dah bersara dalam perkhidmatan pendidikan, bila bersara yang saya tahu, setakat yang saya tahu sekarang ni masih lagi meneruskan usaha sebagai da'i, dakwah dan sebagainya dalam dunia pendidikan juga, di mana sekarang ni dilantik menjadi guru besar di sekolah rendah Islam Al-Ma'arif Sungai Petani. Jadi itu yang saya tahu, tapi banyak benda yang saya tak tahu lagi. Jadi yang saya rasa tuan-tuan teringin nak tahu supaya kita bila kita tahu, kita kenal, lebih kenal, maka kita senang nak sembang. Mungkin tempat-tempat yang Tuan Muhammad Ghazali berada dan sebagainya tu ada di dalam kumpulan ni juga berada, misalnya orang Muar pun kemungkinan ada, mana tahu. Dan ini orang Sungai Petani ke, Universiti Melaya ke, mana-mana mungkin ada. Jadi
maka orang kata tak kenal maka tak cinta, nak sembang tu susah. Jadi dengan ni saya nak minta lah sedikit kepada Ustaz Muhammad Ghazali untuk memberikan sedikit takruf kepada kita supaya kita dapat lebih kenal. Dengan itu senang nanti nak sembang. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Haji Abdul Rahim bagi saya peluang untuk bertakruf, insya-Allah. Lepas tu sekolah di Sungai Mati, sekolah rendah Serum 3, lepas tu sekolah Tunku Muhammad Iskandar, lepas tu sekolah tingkatan 6 dekat Saudara Datuk Syama, lepas tu di Universiti Melaya. Masa Universiti Melaya tu, saya orang nak kata aliran sastra, tapi bila sampai di Universiti Melaya tu ada pilihan kawan-kawan kata nak senang lulus ambil pengajian India dengan ujian Tamil. Itu saya kata biar aku ambil pengajian yang ada faedah kata. Pengajian Melayu, pengajian Islam. Jadi orang Melayu Islam. Di situlah saya memang rasa kekurangan, jadi saya makin ambil peluang belajar. Lepas tu bila saya graduate dalam diploma pendidikan, saya dihantar ke Sabah. Sabah mula-mula sekali lah sekolah menengah SMKA Limawan. Limawan 8 tahun. Lepas 3 tahun perlonggaran, lepas tu 1998 sampai 1998 sampai 1989 saya dipindah ke SMK Agama Inanam sebagai perlonggaran. Lepas tu di 1992 sampai 1994 di Sabah juga saya dihantar sebagai pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Ranau, Sabah. Masa itulah saya dengan Tuan Haji Abdul Rahman Halim, kami menubuhkan sekolah menengah agama, sekolah pondok lah, yang mengambil konsep irsyad agama irsyadiah di Sabah masa saya pengetua di SMK Agama Ranau. Lepas tu 1994 saya balik, dikatakan sambung belajar lah konon kan, duduk di Selangor ajar. Lepas tu saya ditempatkan di Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang selama 8 tahun dalam pendidikan, besar pendidikan. 19 mulai di Maktab Perguruan MP, lepas tu dia panggil M4P, sekarang ni IPG Pulau Pinang. Jadi tahun 1996 sampai 2004, di 8 tahun dah di Maktab Perguruan Pulau Pinang, Sarah. Lepas tu 2004 saya dilantik sebagai pengetua di SMK Kailan sekarang ni lah. Baik tadi sampai 2008, 2009 pengetua di SMK Teluk Air Tawar. 2009 sampai 2010 high school. Masa itulah yang Pak Lah rasmikan sekolah bangunan baru tu. Lepas tu bulan 10 tahun 2010 baru saya dipertukar ke PPD Sembilan Selatan. Saya tak mau dari segi timing masa ni, saya tak mau buang masa pasal. Jadi saya rasa baik saya pindah terus ke rumah yang dekat dengan pejabat. Saya memudahkan urusan pejabat. Jadi saya banyak pindah. Jadi sejak daripada Sabah sampai ni rumah saya masuk ni ada 20 kali 20 buah rumah lah saya pindah. Sampai saya semua tadi. Itu pasal kerja saya begitu pindah randah kan. Kemudian 2014 baru saya pindah ke JPN Pulau Pinang. Masa tu saya pindah, saya duduk dekat Lexham lah, Pinang. Sampailah 2017. Sebenarnya saya bila cuti, memanglah bila kita cikgu ni kan, bila dah setahun tu, memang Tuan Haji, kawan-kawan kita kan, memang kita pergi sembahyang masjid surau, masjid luar kan. Masuk setahun pindah tu ada kawan kita kata, mainlah kita kembali sekolah mengajar. Jadi saya kontrak ada 3 tahun. Jadi 30 November lepas ni cukup 3 tahun. Jadi dia orang sambung saya kontrak lagi lah. Selagi saya ada kudrat. Sebenarnya untuk sekolah rendah ni menandakan pendidikan al-hikmah yang berasaskan pada karakter, yang berdasarkan surah Luqman, Sri Al-Ma'arif ni. Okey, jadi sampai itu sajalah cerita dia. Wallahu a'lam bishawab. Tamat lagi. Itu saja. Gua nak tanya lagi lah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita dengarlah banyak, sangat banyak pengalaman yang dilalui khususnya dalam dunia pendidikan. Banyak tempat Tuan Muhammad Ghazali kita berada, di kursus daripada sekolah, daripada maktab IPG, daripada PPD, daripada JPN dan sebagainya. Memang sangat luas
pengalaman, luas perjalanan, luas pengalaman, banyak ilmu yang diperoleh daripada pengajaran hidup yang Allah berikan. Saya rasa sangat-sangat menarik. Apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ni saya nak buka kepada tuan-tuan. Dah dengar semua, tak ada benda yang tersembunyi dah. Daripada tazkirah yang disampaikan dan juga daripada pengalaman hidup ustaz kita. Jadi tuan-tuan digalakkan untuk berinteraksi dengan ustaz kita. Jadi silakan tuan-tuan, siapa yang nak mula dulu, silakan. Terhad kepada beberapa orang. Jadi kalau tuan-tuan tak rambut, nanti saya akan tutup kepada interaksi ini. Silakan tuan-tuan dan puan. Haji Haji saja. Ustaz Mak Aziz, saat ini saya tengok. Tapi siapa yang apa Tuan Muhammad Ghazali kenal yang tengok malam ni? Datuk Osman bukan betul kan? Datuk Osman. Saya tengok Osman bukan. Datuk Osman. Bukan. Datuk Makno tu Datuk Makno. Hajah Nur Lelawati, kenal tak? Silakan Hajah Nur Lelawati dulu. Sekolah mana dulu Hajah Nur Lelawati? Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum. Alhamdulillah, seronok tengok. Oh, apa khabar? Alhamdulillah Tuan Haji sihat dah. Alhamdulillah. Bila tengok Hajah masih bekerja lagi? dah bersara 2018. Bila? 2018? 2018 pilihan 56. Muda lagi. Saya mengikuti Tuan Haji punya warna-warni perjalanan perkhidmatan ni. Rasa macam seronok sangat, berbagai-bagai sekolah dan peringkat kan. Banyak pengalaman, alhamdulillah, tahniah. Tuan Haji nak tanya lah. Ya. Saya adalah catat ni faktor-faktor yang menyebabkan kehancuran kaum Nabi Muhammad kan. Ada beberapa, 3 yang ditangguhkan. Agaknya apa ya di sebalik penangguhan itu, kerana kaum-kaum terdahulu Allah Subhanahu Wa Taala terus bagi hukuman terus kan. Zaman Nabi Muhammad ni ditangguhkan. Apa agaknya di sebalik penangguhan itu ya? Jadi minta penjelasan. Yang pertama doa daripada Rasulullah SAW. Doa Rasulullah kan dia kata 4 azab kan turun kan. Jadi dia turun Allah Ta'ala macam makbul. Memang makbulkan doa 2 saja tak diterima makbul. Iaitu bencana-bencana yang dahsyat. Tapi secara tak banyak lah, bukan sekaligus satu dunia kan. Jadi dia sikit-sikit. Yang kedua, dia satu sayangnya, ini ramah Allah kan. Dan dengan sayangnya Rasulullah tu, Allah kekasih dia, Habibullah tu. Jadi permintaan Rasulullah tu kata kau tangguhkan dulu dan supaya umat Nabi Muhammad ni dia ada peluang untuk bertaubat. Dia bagi peluang untuk bertaubat. Satu. Dan orang yang menerima bala tu pula sebagai satu sekiranya mereka ni bersabar dengan ujian Allah ni, Allah Ta'ala nak bagi dia ganjaran pahala. Sebab tu kadang macam umat kita kan, Allah Ta'ala dia bagi sakit dulu sebab dia nak menghapuskan dosa ni. Kiparah tu untuk meringankan dosa mereka di akhirat. Sebab tu bila kita lihat Allah Ta'ala bagi sikit-sikit gempa bumi, sikit-sikit gunung berapi. Lepas tu baru ni dekat Palu contohnya. Allah Ta'ala bagi nampak sikit-sikit tu. Jadi dia kata supaya umat-umat ni diperingatkan melalui kejadian yang berlaku itu supaya dia insaf. Jadi kalau itu pun tak mampu dipikir oleh umat, amat malang lah. Jadi kalau kamu dah tak boleh juga, serahlah pada Allah. Contohnya macam Allah Ta'ala kata, di akhir zaman nanti kalau kamu melakukan perkara-perkara maksiat, Allah Ta'ala akan keluarkan satu penyakit yang kamu tak tahu puncanya. Macam AIDS, HIV kan. Ini dah lebih tahu. Tapi tak dia kata umat-umat ni mereka aku terlongkopkan terus macam Nabi Lut dulu. Tapi dia bagi lagi beri bebas pula dengan sepanduknya LGBT. Kami mau memperjuangkan hak kami tu. Seolah macam nampak jelas macam mempermainkan hukum sunnah Allah kan.
Tapi kalau boleh kita kalau zaman dulu, ya Allah turun peti, turun lagu. Tak buat macam tu. Terbalikkan gunung ke hempak boleh tidak. Tapi ini semua ditangguhkan sebagai peluang umat Nabi Muhammad akhir zaman, rahmat yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka supaya mereka bertaubat. Taubat. Jadi sampai ke kalau tak boleh taubat juga payah tu. Rahmat Allah tu. Okey, dia jawab ke Puan Hajar. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan terus sihat. Alhamdulillah. Tadi nampak Haji Buhari join ni. Apa khabar tu Haji Bok? Tu dia. Ustaz dah sebut nama. Haji Buhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengar suara Semoga saja Tuan Haji Bok. kudus Oh, dia dekat luar ni. Di mana tuan? ni Dalam kereta? saya tengah drive baru habis kuliah. Oh, bagus. Dengar juga daripada awal nanti itulah. Alhamdulillah. Lain. Lain tak. Ya, alhamdulillah tadi dengar. Tadi Puan apa? Ya. Ya, dengar. Oh, Sungai Bakak. Tinggi ya. Ya. Ya ni Sungai Bakak. Kadang-kadang lain ada tak ada kan. Saya Kita beritahu. sabar, alhamdulillah, mudah-mudahan yang itulah tadi yang penting sekali kita ni dalam apa yang dinyatakan tadi tu, bila kita sihat, kita mampu dan kita kembali banyak bertobat supaya Allah Ta'ala redha dengan kita. Saya pun akan menyusul juga dalam bulan Januari ini akan bersara. Masuk YB ya. Jadi mudah-mudahan jadi YB, jadi geng kita lah. Jadi mudah-mudahan kita dapat bersuara nanti. Dalam keluarga saya ni ramai juga di Muar ni. Jadi kita ni kalau cari-cari salah silah nanti takut-takut dia jumpa kan. Dekat Bukit Gambir tu memang semua tu kira paman-paman wak-wak semua lah tu. Asal mana? Putus. Kalau pandang Dia jumpa orang kampung. Semoga Allah. kita sekampung. Tak, kita bersaudara sebenarnya. Saudara. Kita keturunan bersaudara Islam. Keturunan Nabi Adam. Saudara se-Islam lah. Ingat rakan-rakan kita kat PPD Selatan ni. Masjid Jawi, Jabat. Untuk jadi guru besar tu kan? Di Sungai Petani. Sekolah tu di belah mana tu? Ya, saya. Ya. Dekat kampung Sekolah di Sungai Petani tu. Kat mana sekolah? Dekat kawasan Sungai Layar. Dekat Sungai Layar, Sungai Layar. Nak pergi jalan lama pergi ke Bidung. SMK Sungai Layar. Dia atas sikit daripada camp Pintera tu. Jadi sebab Pak Mentua saya pun ada di Sungai Petani. Boleh jalan-jalan pergi tengok melawat sana. Dekat sajalah. Ni kat sungai tenggelam suara tak dengar. Sungai Bakap. Haji Bok. InsyaAllah. Ya. Okey, dekat IPG. Kat IPG MPs lah. Ya, insyaAllah. Waalaikumsalam. IPD. Waalaikumsalam. Betul-betul.
Putih-putih suara Tuan Haji Bukhari tadi sebab ada berada di luar mungkin lain tak apa-apa clear. Alhamdulillah, walau bagaimanapun terima kasih kerana sudi berinteraksi dengan Ustaz kita pada malam ni. Jadi tadi apa Ustaz kita cerita di mana dia bertugas di situ, dia pindah sampai berapa kali dah pindah? 20 berapa kali dah pindah? 20 kali cukup. Ha, Baru balik ke rumah sendiri. balik sendiri tu. Apa pengetahuan apa Tuan Haji Muhammad Ghazali, ajar Nurul kita ni pun macam tu juga. Dia last kali di sekolah menengah Tunku Abdul Rahman, ketua sekolah Tunku Abdul Rahman, bila bertugas di sini, mai pindah sini. Hari tu di Muntari Pem pun mai dekat sini. Sekarang ni baru balik tu rumah sendiri. Di mana tu rumah sendiri? Saya pun tak ingat lah. Taman Gua Perahu, Bukit Tajam. Oh, Taman Gua Perahu. Walaupun dekat Gua Perahu, tapi tetap mai pindah dekat dengan rumah, senang nak tengok selia sekolah. Begitulah semangatnya kawan-kawan kita semua. Alhamdulillah. Jadi saya nak Dekat berikan kepada Puan Salbiah pula. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, boleh cerita secara ringkas sekolah yang Ustaz handle sekarang? Sekolah tu Sri Al-Marib tu sekolah rendah. Dia bawah Habim lah. Sri Al-Marib tu mulanya bulan tubuh sama 89 di kat Jalan Bakar Arang tu, bangunan zakat di Jakarta Sungai Petani. Sekolah tu beroperasi sejak 1989 sampai 2014 dia pindah ke tapak baru di Sungai Layar tu, dekat Sungai Petani tu. Saya ialah guru yang ke-10, dilantik ke-10. Jadi tu cerita dia. Anak murid sekarang ada 333 orang. Guru ada 30 orang. Dia sekolah swasta ke sekolah kerajaan? Swasta. Sekolah swasta. Sepenuhnya, swasta sepenuhnya. Sepenuhnya. Tapi kita ambil UPSRI tu macam UPKK lah, Kerajaan Kedah ni. Lepas tu kita ambil UPSR. Tapi kita punya masuk kelas pukul 7.30 sampai pukul 4. Syllabus tu kita ada kita ambil 3 perasaan budak tahun 5 tahun 6. UPSRA Habim, UPSR Kerajaan Kementerian Malaysia. Lepas tu UPSR Isri ni untuk sekolah-sekolah agama swasta Kedah. Lepas tu kalau kita nak minta lu UPKK. Pasal sekarang ni ada timbul masalah mak bapak yang nak masuk sekolah di MRSM dia nak UPKK. Jadi kita nak kena mohon balik lah. Jadi sekolah tu kira dari tahun 1 sampai tahun 6 saja. Ya saya, tahun 6. Oh, okey. Dia ada kategori Allahuakbar. Dia ada kategori pembelajaran ke atau siapa-siapa pun boleh memohon? Tapi tahun 1 lah, dia mula daripada taski. Tapi yang taski mana kita mula. Kita nak, kalau nak masuk tahun 1 ni kita akan buat macam sekarang ni dah. Apa ni orang kata kita dah, budak-budak dah tak belajar. Dah 10-6 bulan kan. Jadi itu yang kerajaan cadangkan supaya buat program intervensi supaya budak bulan Januari, Februari ni supaya mereka boleh budaya masuk tahun 1 tu dah boleh belajar dengan lancar. Pasal cikgu sekolah saya pun ngeluh juga, cikgu macam mana cikgu budak-budak ni datang sekolah ni. Dia suka datang sekolah tapi nak proses nak belajar balik tu. Jadi macam tu. Sama macam bagi dalam surau, kita ada surau budak-budak tahun 1, 2, 3 ni kan. Kita terpaksa tengok dia cara dia semayang. Semayang dia pasal mungkin lah maka di rumah kan dia lain dia punya apa ni orang kata perhatian kan. Budak-budak ni kan. Jadi cikgu bapa pun kalau harap sekolah kena hati. Jadi kita mula budaya sekolah ni pukul 7.30 tu sampai pukul 8 mereka akan baca mak surat, lepas tu baca surah Al-Mulk, baca ayat-ayat yang kita biasa baca Yasin dan sebagainya kan. Lepas tu pukul 8 qiraati. Dia serentak satu qiraati, Iqra. Jadi kita semua guru kena terlibat mengajar. Jadi kita ada 12 kelas, dalam kelas tu bagi 2. Setiap guru akan ambil dalam 10-12 orang. Dia kena baca Iqra tu pukul 8 sampai 8.30. Kita tengok kemampuan dia baca Iqra kita panggil qiraati. Ada setengah buku Iqra kan. Jadi budak ni dah okey kita pindah tu. Pukul 8.30 tu dah kita mula kelas macam biasa. Lepas tu dia kita semayang zuhur. Pasal dulu masa tak ada PKP ni kita semayang
duha sama-sama. Lepas tu kita ada sembahyang zuhur bersama, kita lagi makan dia. Makan pukul 10 dah makan tengah hari. Lepas makan tengah hari, sembahyang zuhur. Tu sambung balik kelas macam biasa sampai pukul 4. Dulu masa PKP tu kita sekejap je, tak banyak. Sampai pukul 1.30 pukul 2. Sekarang kita dah balik asal. Tapi sekarang ni macam penggiliran berlaku kan. Bagus juga kes penggiliran ni. Bila budak tahu minggu ni datang 15 orang, ada seorang yang kena COVID. Jadi kita kata jangan datang minggu depan. Minggu depan pun tak datang pun. Pasal budak kumpulan B pula yang datang. Jadi selamat dia seminggu kat rumah. Kiranya sekolah tu sekolah berasrama ke? Tidak. Mak bapak dia hantar. Pasal sekolah tu pun ada dia macam one stop juga. Ada yang ada adik kecil yang umur 5-6 tahun. Jadi mak bapak kalau dia hantar sekali, hantar nak kat Taski sekali. Dengan adik akak abang dia. Jadi ayah mak datang ambil, hantar pagi sekali, balik pukul 4 waktu pejabat ambil sekali. Jadi dia tak risau nak hantar anak dia sekolah sana, sekolah sini kan. Taski sekali lah tu. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Ya. Terima kasih Puan Hajar Sadiah atas soalan yang ditanyakan. Yang Ustaz sebutkan tadi adalah sekolah tu adalah sekolah Seri Abim, bawah Abim. Di daerah kita ni di Sungai Bakap macam yang diceritakan oleh Ustaz Abdul Latif Asy'ari yang itu juga ada sekolah Seri Abim iaitu sekolah Seri Adiniah di Sungai Bakap. Jadi dia punya silibus mengikut apa silibus yang disediakan oleh pihak Abim di mana ada apa akademik dan agamik untuk agama dan juga akademik. Dua-dua dicantumkan menyebabkan kalau sebelum PKP dulu daripada pagi sampai pukul 4. Jadi sebab kena ada dua subjek ditawarkan. Sebab tu Ustaz kata tadi ada berapa kali peperiksaan yang disediakan oleh jabatan pendidikan di Kedah, disediakan oleh Abim, disediakan oleh UPKK dan sebagainya yang perlu diambil. Jadi banyaklah insya-Allah kemampuan sekarang ni habis Seri telah diadakan macam Ustaz Latif cerita hari tu di Sungai Bakap kita dah ada disambung ke semi pula SMS Sekolah Menengah Islam di Sungai Bakap, kita ada di Sungai Rambat Sekolah Menengah Islam Adiniah. Jadi maksud dia ada kesinambungan lah insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa saya nak jemput apa tadi oleh kerana tuan kita ada sebut minta berkenalan dengan Haji Yaakob, jadi nak minta Haji Yaakob tadi nama disebut mula-mula start tadi Ustaz kita bersemang dengan Haji Yaakob tanya sekolah mana, duduk bertugas di mana. Jadi sekarang ni peluang untuk Haji Yaakob untuk semang. Silakan Haji Yaakob. Okey, terima kasih Tuan Haji Rahim. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya satu soalan ni, bukan nak tanya pun nak penjelasan saja tentang ayat 113. Ayat 113. Tak, 113 kan? Ya, tadi saya sebut kan? Janganlah kamu cenderung dengan orang yang zalim. Kerana akan menyentuh ni penjelasan tu saya nak awak nak ni Ustaz. Ayat 113. Ya. 113. Ya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Baik besar sikit ayat tu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya summa la tunsirun. Janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Dalam tafsir Al-Azhar yang saya baca kan, dia merujuk pada apa yang contohnya pada Firaun. Firaun dah tahu kenal memang pemimpin yang zalim kan. Orang-orang yang dekat Firaun ni sampai Hamka mengatakan dipanggil penjilat. Bukan dia cakap. Dalam tafsir tu, orang-orang yang dengan Firaun memang pun yang dicakap pun memang tak betul pun dia kata, tapi orang-orang yang zalim ni Firaun lah. Jadi
kalau cenderung ni, maknanya kita macam rapat kat dia lah. Keliling dia, apa dia cakap betul, tak kisahlah. Yang dia zalim. Zalim ni, zalim itu merujuk kepada kalau Fir'aun kepada rakyatnya. Dia menyiksa, memperhambakan rakyatnya dengan zalim. Dan Fir'aun pula dikelilingi oleh seperti Haman. Orang kaya Qarun, Haman ni macam menteri dia lah kan, dengan orang-orang ahli sihirnya yang memang duduk keliling dia melalui sistem dia. Jadi itu berlaku zaman tu. Jadi kalau nak zaman sekarang, kita ada macam kepahaman sendiri lah kan. Cenderung ni, zalim tu banyak masuk mana? Zalim tu orang yang menzalimi dirinya dan orang lain. Macam yang paling mudah, meletakkan seseorang yang bukan ahlinya kepada tempatnya. Kita rasa orang tak patut dan zalim betul. Akhirnya dia akan keluarkan satu tindakan atau satu perintah yang menzalimi. Kalau tak betul-betul lebat, saya bagi contoh paling mudah lah kan. Perkara mudah macam barang mahal kan. Tak payah sebut lah. Betul ada sebab ni kenapa kan. Padahal dah ada dah. Zaman Fir'aun lain zaman ni. Jadi kalau orang yang cenderung ni, menyebabkan kamu akan disentuh api neraka. Pasal di masa di akhirat pun tak boleh. Konsep zalim tu banyak jelas, memang huraian lebih tuan. Zalim. Kadang-kadang orang yang ampusakum ahlikum nara kan, jagalah diri kamu kalau kamu di api neraka. Kadang-kadang kamu yang menzalimi diri kamu sendiri, binafsi. Janganlah kamu jadi orang-orang yang zalim, yang kadang-kadang kita kalau pada diri kita pun kan, kita zalim diri kita ni kalau kita sini tak dapat ilmu, tak berilmu. Ataupun kita zalim diri kita kerana kita menidakkan datang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita zalim kita bila kita macam malas nak belajar. Saya rasa alhamdulillah tu tuan-tuan puan kan. Jadi bila kita kita sebenarnya diri hati kita, perasaan kita ni, kita nakkan ilmu tau. Nak dapatkan. Tapi kalau orang yang zalim dirinya, dia akan nafsu tu, akan menutup. Yang ni yang peranan syaitan dan iblis tu. Iblis memang syaitan kalau boleh kita nak jadi orang zalim pada diri kita. Sebab tu orang yang berilmu, orang yang tak berilmu tu menzalimi dirinya. Jadi sehingga kan Imam Syafi'i mengatakan, dia kata sehingga orang yang malas belajar pun, ataupun orang yang dikatakan kalau kita tak mau belajar, dia kata zalim. Pasal apa? Kalau sesiapa yang tidak dapat menahan kepayahan, keperitan untuk menuntut ilmu sekarang, tunggulah nanti kamu akan menghadapi satu zaman yang begitu perit dan payah pada masa hadapan. Jadi zalim tu perkataan zulumat. Zulumat tu dalam keadaan kegelapan. Jadi maknanya zulumat orang yang keluar daripada tu akan mendapat cahaya. Wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Iaitu orang yang keluar, yang zalim, iaitu yang pada cahaya yang kepada kegelapan. Dan orang yang berjaya itulah orang yang keluarkan daripada kegelapan kepada malam, kegelapan kepada cahaya. Okey, saya kira panjang itu. Doa setakat dua boleh? Boleh Ustaz. Boleh. Terima kasih ya. Sama. Alhamdulillah tuan-tuan. Tadi apa yang disebutkan yang atas pertanyaan apa Tuan Haji Yaakob tadi. Jadi yang diterangkan antaranya saya rasa orang yang zalim seperti Fir'aun dan juga pengampu dia, penyokong dia. Orang yang menyokong tak tahu kata dia zalim, yang lain tu kira sokong, ampu dia, bagi lagi dia seronok. Bila dia rasa dia ada pengikut, dia ada orang yang mengampu dia seperti Haman dan pengikut dia punya yang menyokong dia, semuanya tu akan mendapat balasan seperti mana yang diterangkan. Jadi kita minta kita dijauhkan na'udzubillah min zalik daripada termasuk dalam golongan yang berkenaan. Jadi bukan setakat yang zalim,
Tetapi orang yang menyokong kepada orang yang zalim, ketua atau ketua yang zalim, yang kita juga akan seolah-olah kita juga akan termasuk dalam golongan yang zalim, dan kita akan mendapat balasan nanti yang sangat pedih, yang kita tak sanggup untuk menerimanya. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tamatkan sesi interaksi kita pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan semua yang telah berinteraksi, dan juga kepada Ustaz kita yang sudi menjawab soalan-soalan yang ditanyakan. Alhamdulillah, saya rasa sangat bermanfaat program kita malam-malam ni. Mungkin kalau kami sesak-sesak tak ada guru, kami mungkin nak jemput lagi Ustaz Muhammad Ghazali, boleh pun Ustaz? InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kalau sesak-sesak lah, sebab kita cuba cari orang yang berbeza. Tapi kalau sesak-sesak tiba-tiba ada orang tarik diri, kena pada hari Selasa, Isnin Selasa, memang Ustaz kita pada hari Isnin Selasa bagi tahu saya, kata free waktu tu boleh insyaAllah. Lain-lain sama juga, ada program juga yang berinteraksi macam diceritakan tadi, ada online juga setiap malam. Jadi memang sibuk, tambahlah sebagai guru besar sekolah seri dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk malam esok pula, tetamu kita untuk malam esok adalah Ustaz Osmera bin Jalani. Nama dia Ustaz Osmera Jalani daripada Perak. Dia merupakan pegawai penolong pegawai pendidikan daerah pendidikan Islam, bahagian pendidikan Islam di PPD, Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak. Ini adalah namanya Ustaz Osmera bin Jalani. Jadi kita akan bersama dengan Ustaz yang berkenaan daripada Hilir Perak, insyaAllah. Jadi untuk malam ni, sebagai penutup pada program kita pada malam ni, insyaAllah dah sampai penghujung. Saya nak mohon kepada Ustaz kita, Ustaz Tuan Muhammad Ghazali bin Abu Bakar, untuk membacakan doa untuk kesejahteraan kita semua, untuk kesihatan kita, untuk kejayaan kita dunia akhirat insya-Allah. Jadi saya mohon untuk Ustaz membacakan doa untuk kami, aminkan bersama. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tammah ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfarijul qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatim wa istaskal ghamri bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahati wa nafathin bi'adadikum ma'lumatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma inna fi sakaratil maut wa najat as-sabr. Allahumma akhina bil iman wa amilna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna na'udzubika minal baras wa jununi wa yuzamin wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kau diucapkan tuan-tuan dan puan-puan, rasanya sampai setakat sini. Kita jumpa lagi pada waktu itu. Allahumma rahmatna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhumma wa'allimna
آناء الليل الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minkum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cik Ibrahim. Terima kasih Ustaz.